Cepat. 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 Bram, kau berhenti. Bram hanya bersembunyi. Kenapa banyak sangat air yang kau guna untuk selesaikan tugas aku ni? Sekarang ni Malik dah terperangkap dekat sini dengan kita. Dia dah tak boleh keluar ambil bekalan lain lagi. Kau tak boleh fikir ke Rimah? Ni, kenapa separuh saja kopi yang kau bawa? Roti separuh saja kau bawa? Apa benda yang kau cakap ni? Kenapa kau tak jaga betul-betul bekalan air kita? Sekarang ni Malik dah terperangkap dekat sini dengan kita. Dia dah tak boleh keluar ambil bekalan lagi. Kau ni memang tak pernah senangkan aku daripada dulu sampai keadaan susah macam ni. Ni kita akan mati dekat sini, kau tahu tak? Perang besar yang berlaku. Apa yang aku inginkan cuma keamanan. Dah banyak cerita tentang kematian kawan-kawan aku yang aku dengar. Dan itu pun datang daripada Malik yang hantar bekalan makanan selang 2 minggu sekali ke rumah aku. Fakir mati sama dengan isteri dia, yang mana isteri dia tu dirogol dan kedua-duanya mati ditimpa. Osman yang lari daripada medan perang dan ditemui mati kebunuh di tempat persembunyian dia. Samad yang ditangkap dan diseksa sampai mati oleh pihak musuh. Yang nak tahu rahsia kumpulan pejuang kita. Kasim yang rela meletupkan dirinya semata-mata untuk lumpuhkan pasukan musuh dekat selatan. Dan Nasir cuma dipulangkan kepala kepada ahli keluarga dia.
selama seminggu di markas utama musuh di Timur Tengah. Pada satu hari yang tak dapat aku sebutkan dengan jelas detik, jam, menit dan saatnya. Yang nyata hanyalah lelehan cairan dingin di cermin kaca. Suhu sejuk yang tak tertahan lagi oleh tulang-tulang tua. Perut lapar yang memaksa gigil pada seluruh tubuh berketap gigi. Berketap gigi menahan maki yang dahsyat tekan dalam hati untuk dihamurkan pada semua orang dan pada seluruh situasi. Andai balik tak datang hantar bekalan makanan untuk sehari saja. Datangan Malik pada hari itu mengukirkan senyum di wajahku. Tapi semuanya tak kekal lama. Siapa sangka kedatangan Malik ke rumah aku ni diekori oleh bencana. Apabila Malik terperangkap dalam rumah aku dengan Rahimah, apabila pihak musuh mendatangkan serangan semula. Dan 3 hari lepas itu, aku terdengar satu seruan yang mengatakan anda berada dalam keadaan selamat. Anda berada dalam keadaan selamat. Mereka menjanjikan bekalan makanan, hiburan, pakaian, perlindungan dan semua-semuanya untuk mangsa-mangsa perang yang bersembunyi. Tapi dengan syarat mangsa-mangsa perang yang bersembunyi perlu keluar menuju ke Menara Utama dan menyertai pasukan Panji 101. Rahimah, kau pergi siap semua barang kau. Kita keluar. Kita pergi ke Menara Utama sekarang. Dah, kau jangan halang aku, Malik. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Semalam kau beria nak buka pintu, nak bagi orang masuk. Hari ni kau nak halang aku. Kau dengar tu? Semua orang dah keluar menuju ke sana Menara Utama. Kau nak cakap apa lagi, Malik? Sekarang ni kau pula nak halang aku, ha? Semalam kau pergi nak selamatkan orang. Hari ni bila dah tahu pasal makanan, perlindungan, kau jadi penakut macam ni. Kau tak faham ya, kau? Kau kenapa kau tak siap lagi, Ren? Ni kau nak tinggal sini dengan si Malik ni? Aku tak faham dah dengan kau orang ni. Bila keadaan dah selamat, bila keadaan dah dijanjikan selamat macam ni, korang dua nak ronsengkan. Terpulanglah pada korang. Aku pilih untuk keluar daripada sini.
Bebaskan aku. Ikut tiup kamu. Kemana arahku pergi tak tahu, tapi ku rela. Setiap 2 minggu, Pakcik Malik akan datang ke rumah untuk mengantar bekalan kepada Gari. Waktu itu juga ayah dapat bertanyakan kabar mengenai sahabat-sahabatnya, yang mana ramai di antara mereka yang telah berkorban. Pakcik Malik sudah mengajak ayah untuk keluar berjuang, tapi ayah tetap tegas dengan pendiriannya untuk menjaga saya di rumah. Saya tahu ayah sayangkan saya, tapi biarpun kehidupan saya tidak dipenuhi dengan kasih sayang sebuah keluarga yang bahagia, yang mana di antara kalian yang dapat menikmatinya atas ketentuan darinya, saya tetap rasa bersyukur. Walaupun tak pernah melihat wajah ibu. Ibu telah meninggal dunia sewaktu melahirkan saya, dan sejak dari kecil saya hanya mengenali ayah. Saya tak tahu atas sebab apa saya sayangkan ayah. Tak pernah pula ada orang bertanya soalan begini pada saya. Tapi apa yang pasti, apa yang saya sedar pada hati saya sayangkan ayah saya. Kalau nak diceritakan pasal ayah sentiasa berjaga untuk menjaga keselamatan kami. Ayah tegas dalam setiap tindakannya terhadap saya bagi mendidik saya. Ayah seorang yang bertanggungjawab, yang tak pernah tinggalkan saya seorang-seorang dekat dalam rumahnya sejak dari perang besar yang berlaku. Ayah jaga keselamatan saya. Dan sejak dari perang besar yang berlaku, doaku tidak pernah putus, dan aku berharap apa semuanya kembali dalam keadaan yang selamat dan aman. Suatu hari, berlaku pertengkaran di antara ayah dan Pakcik Malik. Mereka berdua seperti kebudak-budakan. Ayah telah menyuruh Pakcik Malik untuk keluar semula bagi mencari bekalan, kerana bekalan yang baru dibawa oleh Pakcik Malik telah kotor dan rosak terkena debu-debu rumah akibat letupan yang berlaku. Ya, saya tahu itu semua berpunca dari diri saya sendiri yang tidak menjaga bekalan itu dengan baik, sehingga saya tidak tahu untuk berbuat apa-apa sewaktu perlengkahan itu berlaku. Saya cuba menenangkan kedua-duanya, tapi kudrat saya tidak mampu untuk menahan mereka. Sehinggalah Ayah Pakcik Malik, sudahlah jangan gaduh. Ayah Raimah takut ayah Pakcik, sudahlah. Ayah Pakcik, Ayah Pakcik, sudah, jangan bergaduh. Bukannya boleh selesaikan masalah dengan mencari salah orang lain.
sayang, bukannya bergaduh macam ni. Ayah, Raima takut, ayah. Pakcik, Pakcik, Raima nak minta maaf pasal tadi Raima tampar Pakcik. Saya tak bermaksud nak buat begitu, Pakcik. Raima kalau boleh nak kita semua selamat, Pakcik. Raima tak mahu siapa pun di antara kita yang mati. Raima sayang ayah. Raima juga sayang Pakcik. Tapi Raima takut mati, Pakcik. Raima tak faham. Raima tak buat salah apa pun dekat dunia ni. Raima hanya patuh pada ayah. Tapi Raima dia tak rasa takut pada kematian. Raima tak tahu apa yang perlu Raima buat, Pakcik. Saya masih ingat kata-kata dari Pakcik Malik. Kita sebagai makhluknya, berbuatlah soal makhluknya sahaja. Soal kita hanya mengisahkan Allah. Apa yang diturunkan, sama ada kenikmatan maupun ujian, wajib kita bersyukur dengan sepenuh-penuhnya. Dan bukan kita yang menggerakkan kehidupan, tetapi Allah. Tiada daya dan upaya melainkan atas izin dan kehendak-Nya. Jadi berbuatlah sesuatu atas kerana izin dan kehendak-Nya. Matinya kita juga nanti atas kerana kehendak dan ketetapan-Nya. Seluruh tubuh dan jasad ini hanya barang pinjam. Barang pinjam yang akan dikembalikan kepadanya suatu hari nanti. Sesungguhnya tiada yang nyata di dunia ini melainkan Allah. Segala kata-kata itu membuatkan saya lebih yakin bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yakin bahawa mati itu pasti, dan yakin bahawa segala apa yang terjadi adalah dari kehendak Allah. Ya Allah. Ayah, ya Allah, ayah, ayah, Pakcik Malik tolong ayah dengan makan. Ayah, ayah tolong ayah, tak boleh mati ayah. Ayah tolong ayah, kuat ayah. Ayah Raima tahu ayah mampu jaga Raima walaupun hanya satu peluru. Ayah. Tapi ku rela
Kalau betul dia orang susah, macam mana? Aku tengok pakaiannya macam orang biasa saja. Aku akan buka pintu dan biarkan dia masuk. Aku akan bagi salam dulu. Kalau dia jawab dengan betul, aku akan buka pintu ini dan akan... Kau cakap apa ni? Kau cakap apa ni? Yang aku pasti sekarang ini, aku memang sedang berada dengan seorang perempuan yang memang patut dilindungi. Dan juga seorang lelaki yang pengecut dan penakut. Aku akan buka pintu ini, bagi dia masuk dan bagi dia minum air ini. Omar, seorang manusia yang hanya fikir pasal dirinya saja, yang tak boleh berfikir, tak boleh langsung berfikir pasal orang lain. Semalam mati orang tak bersalah akibat daripada fikirnya yang salah. Lebih baik aku tidak kenal dengan orang yang mati ditembak itu, dari aku kenal dengan orang yang hanya pentingkan dirinya saja. Aku bukan marah, cuma menyesal. Menyesal sebab hantar bekalan makanan selang 2 minggu sekali kepada orang yang tak ada hati perut. Lebih baik aku mati dari aku kenal dengan orang yang hanya pentingkan dirinya saja, yang hanya tahu menunggu nikmat tanpa mahu keluar berusaha berjuang, yang hanya menjadikan anaknya sebagai alasan untuk dia lari daripada perang kat luar sana. Walhal dia sendiri langsung tak menyayangi anak. Akibat dari serangan semalam, bekalan makanan yang aku baru bawa hanya tinggal sedikit saja yang masih hidup. Dan Omar baru sedar yang dia tu akan mati. Tak sangka segala perancangannya untuk berkurung, bersembunyi di dalam rumah ini dari perang kat luar sana, akhirnya dipatahkan oleh bekalan dan makanan yang berkurangan. Selepas dari kejadian itu, kedengaran suara orang ramai melaungkan kalimah La ilaha illallah. Kembalilah mengesahkan Allah, kembalilah mencari Allah. Tiada yang lain selain Allah. Duhai ummah yang berpecah,
Bersatulah atas nama Allah. Berjuanglah kerana Allah. Atas nama cinta, kasih dan sayang. Allah telah menghadirkan pimpinan ke dalam kegelapan kita. Panci satu-satu sedang berkibaran. Berkumpullah kita di timur. Berhijrahlah kita ke sana. Bersatulah kita semua. Berpegang teguhlah pada kalimah La haula wa la quwwata illa billah. Berada yakinlah kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku ingin menyahut panggilan peperangan, Umar. Kali ini aku percaya. Dan aku yakin, Umar. Walau apapun perkara yang berlaku di luar sana, aku telah letakkan keyakinan sepenuhnya di dalam hati aku ini pada ketetapan Allah. Aku tak boleh tunggu di sini lagi, Umar. Aku nak engkau dan Rahimah ikut aku sekali. Kita bertiga turut serta dalam perjuangan ini. Bersama-sama saudara-saudara kita yang lain. Kepimpinan sudah tiba, Umar. Kepimpinan yang membawa kesejahteraan kepada ummah di seluruh dunia. Umar, ikut aku ya. Semuanya sedang berkumpul. Semuanya telah tertulis dan sedang berlaku sekarang ini. Panci satu-satu telah berkibaran, bersedia untuk berjuang. Kita kena yakin, Umar. Kita kena teguhkan keyakinan dalam hati kita yang telah lama patah ini. Ikut aku, Umar. Ikut aku ya. Untuk yang sebenar-benar berjuang. Tiada paksaan di dalamnya. Kerana peperangan bukan paksaan, tapi sebuah keikhlasan yang terikhlas dari hati. Atas nama cinta, kasih dan sayang. Peperangan yang kita jalani sekarang ini bukanlah peperangan zahir ini. Sebenarnya peperangan adalah perangnya dalaman kita. Berperangnya nafsu dan iman saling menguasai. Kita sedang berada dalam peperangan terakhir sebelum ajal datang menjemput kita pulang. Betul, kau tak mahu ikut aku, Umar. Walaupun sesaat. Sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian yang merugikan dirinya dan kaumnya. Rahimah, marilah. Ayah kau sudah izinkan kau untuk pergi bersama dengan aku. Usah risau. Kau dibawa amanah
Tanggungjawab aku sekarang. tiup aku terbang, ikut tiup kamu, kemana arahku pergi ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fahmi Zamari. Seperti yang dipertontonkan sebentar tadi adalah siarahan sepenuhnya daripada saya dan dibantu oleh penyelidik saya Dr. Azrul Aziz Amirul yang banyak memberi teguran, banyak memberi tunjuk ajar, banyak memberi nasihat untuk menjadikan hasil karya akhir ini dengan lebih baik. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sinopsis secara ringkasnya Perang Tahir. Perang Tahir adalah hasil karya Khairul Azrozi. Ia menceritakan mengenai Omar yang takut keluar berjuang untuk menghadapi perang di luar sana dan hanya menjadikan alasan untuk menjaga anaknya untuk dia tidak keluar berjuang, sedangkan dia langsung tidak menyayangi anaknya. Dan sehinggalah pada suatu hari kedatangan Malik. Malik merupakan sahabat kepada Omar dan Malik menghantar bekalan makanan kepada Omar selang 2 minggu sekali kepada Omar. Dan pada suatu hari ketika Malik menghantar bekalan makanan, ia juga turut terperangkap dalam rumah Omar kerana kawasan rumah Omar itu didatangi serangan semula. Dan pada ketika itulah berlakunya konflik di antara Omar dengan Malik, di antara Omar dengan Rahimah. Dan sehinggalah pada akhirnya Malik membuat keputusan untuk keluar daripada rumah tersebut dan teruskan perjuangannya. Dan Rahimah juga turut terpanggil untuk berjuang bersama-sama Malik. Dan akhirnya Omar yang tinggal seorang dengan tetap dengan pendiriannya untuk tidak keluar berjuang. Itu sedikit sebanyak sinopsis secara keseluruhan yang saya dapat beri. Apa yang saya ingin angkat melalui karya ini adalah daripada nilai kekeluargaan, iaitu di mana Omar langsung tidak menyayangi anaknya Rahimah kerana pada pandangan Omar, pada hati Omar, dia langsung tidak menyayangi anaknya kerana dia beranggapan bahawa anaknya adalah punca kematian isterinya Nina ketika melahirkan Rahimah. Sebab itu dia langsung tidak menyayangi anaknya sehinggalah perang besar ini berlaku. Dan seterusnya adalah nilai persahabatan di antara Omar dan juga Malik. Ada pada suatu hari itu ketika serangan datang semula ke kawasan rumah Omar, bekalan makanan yang baru dihantar oleh Malik telah rosak dan hanya tinggal separuh je bekalan. Dan Omar menyuruh Malik untuk keluar mengambil bekalan yang baru dan dia langsung tidak menghiraukan tentang keselamatan Malik pada ketika itu dan hanya mementingkan diri sendiri. Seterusnya adalah nilai diri kita sendiri, nilai ketetapan hati kita, sama ada kita meletakkan hati ini ke jalan yang ditetapkan oleh Allah ataupun jalan yang sebaliknya. Oleh sebab itu, nilai-nilai ini telah mendorong saya, Abra dan juga Tasha untuk memilih skrip ini untuk dipentaskan. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit cabaran dan rintangan yang kami hadapi sepanjang proses di antara proses lama dan juga proses baru. Umumnya tahu dunia dikejutkan dengan bencana wabak COVID-19 dan kami memang tidak boleh bersemuka dan pementasan juga dibatalkan dan penilaian dinilai melalui video, rakaman video. Dan pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai skrip perlu diolah dan perlu menghasilkan sebuah skrip menolak daripada hasil skrip yang dipilih pada sebelum ini. Untuk mengolah skrip tak ada sebarang masalah kepada saya kerana turut dibantu oleh penyelidik saya, turut dibantu oleh Abra dan juga Tasha juga untuk menjadikan olahan skrip Perang Tahir ini lebih menarik dan mudah difahami umum. Cabaran besar adalah dari aspek persediaan pelakon, iaitu dari aspek latihan, kerana kami hanya boleh membuat latihan melalui video call WhatsApp. Saya peruntukkan masa bersama pelakon untuk satu sesi adalah 1 jam 30 minit hingga 2 jam untuk seorang pelakon, dan itu juga memberi tahap kesabaran yang tinggi kerana dengan keadaan suasana di kampung yang kadang ada bunyi bising, kadang-kadang line pun kejap ada, kejap tak ada. Tapi apabila proses-proses itu
berlaku secara berulang. Ia menjadi kebiasaan kepada saya dan juga menjadi kebiasaan kepada pelakon. Seterusnya, dalam pemilihan set. Dalam pemilihan set tidak ada masalah untuk ketetapan set, kerana set yang dipilih adalah set dalam rumah, iaitu ruang tamu rumah. Cuma yang penting yang ditekankan adalah pintu rumah, kerana mengikut konsep yang dipilih adalah laluan adalah sebagai metafor untuk menyampaikan intipati dalam skrip itu. Dan visual konsep yang dikeluarkan oleh saya adalah pintu, di mana pintu merupakan penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya yang menggunakan pintu utama rumah. Jadi seperti yang dapat dilihat sebentar tadi, pintu utama rumah adalah sebagai simbol utama dalam pementasan ini, iaitu antara perhubungan di dalam rumah dan juga kawasan luar rumah. Itu saja saya rasa saya dapat kongsikan sedikit masalah dan juga kebaikan yang dapat saya kongsikan. Dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada semua pensyarah yang sedikit sebanyak turut membantu saya, turut memberi nasihat, turut memberi pandangan, teguran sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.